Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita sambung semula pembelajaran video Distance Learning dan Online Class Sains Darjah 6 bersama dengan Cikgu Fatin. Sebelum cikgu bermula, ada beberapa perkara yang cikgu ingin ingatkan kepada semua pelajar. Video pembelajaran ini adalah selama 15 minit. Anda perlu tonton video ini. Kemudian, video ini adalah berdasarkan modul April Sains Darjah 6, muka surat 2 hingga 11. Setelah selesai menonton video ini, para pelajar semua perlu membuat latihan modul selama 30 minit. Kemudian, segala sesi pertanyaan soalan bolehlah diajukan di WhatsApp selama 10 minit. Jangan lupa untuk like Facebook Master Maths Tuition Center dan juga subscribe YouTube Master Maths 2020. Ini adalah modul Sains Darjah 6, April 2020. Semua pelajar diminta untuk buka modul ini sekarang. Kita akan belajar bab 8 iaitu bab pengawetan makanan. Apakah yang kita akan belajar dalam bab ini? Kita akan belajar tentang kerosakan makanan, ciri-ciri makanan rosak, faktor pertumbuhan mikroorganisma, pengawetan makanan, kaedah pengawetan dan juga kepentingan teknologi pengawetan. Okey, pada video hari ini kita hanya akan belajar subtopik iaitu kerosakan makanan, ciri-ciri makanan rosak dan juga faktor pertumbuhan mikroorganisma. Kita mulakan dengan kerosakan makanan. Bagaimanakah makanan itu rosak? Okey, akibat tindakan mikroorganisma seperti bakteria dan fungi. Ini adalah contoh bakteria Salmonella yang terdapat pada ayam, telur dan keju. Mikroorganisma ni akan tumbuh pada makanan dan membiak. Contohnya seperti kulat tumbuh di permukaan roti dan menyebabkan tumpuk-tumpuk hitam. Ini adalah contoh bakteria-bakteria yang menyebabkan keracunan makanan yang akan merosakkan makanan anda. Kita ada Staphylococcus, Salmonella, E. coli, Bacillus cereus, Vibrio dan juga Campylobacter. Kerosakan makanan ni berlaku apabila mikroorganisma ni membebaskan bahan kimia yang boleh merosakkan makanan. Cuba tengok contoh ni, periuk nasi ni berkulat kerana ada bakteria rosak. Makanan dalam balang, buah ni dan juga roti. Mikroorganisma ni akan menguraikan makanan ni melalui proses perebutan. Okey, jika awak ada roti ni, awak biar lama-lama tumbuh kulat semua, lama-lama roti ni akan reput. Kerana berlaku proses perebutan oleh mikroorganisma. Apakah yang akan berlaku jika awak makan makanan yang dah rosak? Ini adalah tanda-tanda keracunan makanan. Yang pertama, awak akan sakit perut. Lepas tu ada demam, loya, muntah, cirit-birit. Bila awak cirit-birit, awak loya, awak muntah, akan berlaku dehidrasi, kekurangan air dalam badan. Kalau ada kes yang teruk, sakit perut tu akan mengakibatkan usus berdarah, menyebabkan tinja pun berdarah. Apakah ciri-ciri makanan yang rosak? Siapa tahu? Ada 5 ciri-ciri makanan yang rosak. Yang pertama sekali, makanan tu berbau busuk. Okey, kita boleh mengenal pasti makanan yang rosak ni melalui dia rasa kita. Yang pertama busuk, kita menggunakan organ hidung untuk baulah dia hidung kita. Kemudian makanan tu berlendir. Contoh makanan berlendir macam buah yang dah rosak, dia akan berlendir, sayur, sayur-sayuran. Jadi awak boleh pegang tekstur sayur yang dah rosak tu, awak akan rasa berlendir menggunakan dera sentuhan. Kemudian makanan yang berkulat, awak boleh nampak tumbuh kulat menggunakan pemerhatian. Kemudian makanan tu berbuih, contohnya seperti susu. Kalau susu tu rosak, susu tu akan berbuih dan berketul-ketul. Kemudian makanan yang rosak juga melakukan perubahan warna. Jom kita tengok contoh-contoh makanan yang rosak. Ini adalah contoh-contoh makanan yang rosak. Contoh roti dan kuih. Makanan tu berkulat dan mengeluarkan bau dan rasa yang tidak menyenangkan. Contoh susu basi. Bila awak rasa susu tu masam, maksudnya awak menggunakan dera rasa, susu tu dah rosak. Kemudian susu tu juga berbau busuk dan berketul-ketul. Kemudian kita ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Akan bertukar lebam dan bertukar warna.
Kemudian mengeluarkan bau dan rasa yang tidak menyenangkan dan juga berkulat. Nah, ni yang cikgu cakap tadi. Berair, berlendir, buah-buahan dan sayuran. Sayur yang awak simpan tu kalau dia dah rosak, dia akan bertukar warna jadi macam kuning-kuning, lembik-lembik macam tu. Okey, ikan, daging dan ayam akan berlendir dan berbau busuk dan berubah warna daripada warna segar, merah, pink-pink. Dia akan tukar jadi hijau, lebam-lebam, gelap ni warna hitam. Kemudian, kita boleh juga menggunakan dera sentuhan untuk merasa. Kalau daging tu segar, daging tu akan melantun balik bila kita pegang. Tapi kalau daging tu dah rosak, kita tekan daging tu akan terbenam. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Jadi awak dah belajar dalam bab 3 kan? Ada 5 faktor, iaitu yang pertama sekali kehadiran air. Mikroorganisma boleh hidup dengan adanya air. Kemudian kehadiran nutrien. Bila ada nutrien dekat makanan, mikroorganisma ni boleh hidup. Kemudian keasidan. Mikroorganisma boleh hidup dekat dalam keadaan yang neutral, tetapi akan mati, tak boleh hidup jika keadaan tu terlalu berasid atau terlalu beralkali. Kemudian kita ada suhu. Dia boleh hidup di suhu optimum 37 darjah Celsius, tetapi akan mati apabila suhu tu terlampau rendah atau terlampau tinggi. Nanti kita akan belajar dalam kaedah pengawitan bagaimana suhu ni mempengaruhi. Kemudian dengan kehadiran udara. Keadaan panas dan lembap membolehkan mikroorganisma ini tumbuh. Alright, kita dah belajar apakah ciri-ciri makanan yang rosak, faktor yang mempengaruhi. Jadi, apa yang awak perlu buat? Setelah menonton video ini, bolehlah jawab latihan 1 hingga latihan 4, modul April di muka surat 8 hingga 11. Apa-apa soalan bolehlah bertanyakan kepada cikgu melalui WhatsApp. Selamat menjawab. Jumpa lagi. Bye.